warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salim bin Razlan dari kelas DPM 2A. DPM 20202499. Kumpulan kami ingin membentangkan tentang kaedah pengagihan dalam Islam bahagian 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nursulihah binti Nordin daripada kelas DPM 2B, nombor matrik DPM 2020-25002. Assalamualaikum, saya Siti Salwa binti Ismail, DPM 2020-25034. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maisarah binti Muhammad Zaidi, nombor matrik DPM 2020-24832. Saya daripada kelas DPM 2A. Saya akan menerangkan tentang definisi pengagihan. Pengagihan adalah cabang ilmu ekonomi yang meliputi pengkajian bagaimana pendapatan dan kekayaan negara diagihkan di antara pelbagai faktor pengeluaran yang memberi sumbangan untuk mendapatkan kekayaan tersebut seperti tanah, buruh dan modal. Teori pengagihan dalam ekonomi moden ialah suatu teori penentuan harga perkhidmatan yang produktif yang dinamakan sebagai pengagihan faktor atau pengagihan fungsian. Definisi ini hanya menghadkan hanya golongan yang terlibat dengan faktor pengeluaran secara langsung sahaja akan mendapat peluangan pengagihan. Namun, Islam melihat kepada faktor pengagihan ini dalam aspek yang lebih luas, yang mana mereka yang tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan ekonomi yang dinamakan infak juga tidak diabaikan, terutama dalam aspek pengagihan semula kekayaan. Okey, dalam konvensional, mereka hanya menghadkan kepada mereka sama ada individu ataupun kumpulan yang terlibat secara langsung dalam pengeluaran sahaja akan berhak untuk mendapat pengagihan dalam bentuk gaji. Itu dari segi konvensional, tapi berbeza dengan Islam. Islam melihat konsep pengagihan ni dengan cara luas, yang mana juga melibatkan kepada mereka yang tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Kepentingan pengagihan. Okey, permasalahan yang berlaku pada zaman kini bukanlah berpunca daripada sumber kewangan itu yang tidak mencukupi. Namun, perkara ini adalah berlaku disebabkan harta yang perlu diagihkan secara adil dan saksama disalahgunakan hingga menyimpang daripada perintah Allah SWT yang sebenarnya. Hal ini telah menyebabkan harta kekayaan hanya dimiliki oleh golongan yang berada, dan bagi golongan yang kurang bernasib baik tidak merasai hak mereka yang sepatutnya diagihkan secara adil itu. Akibatnya telah berlakulah ketidakpuasan hati kepada golongan yang kurang bernasib baik ini kerana hak mereka telah dirampas. Oleh yang demikian, pengagihan perlu dilakukan secara betul dan saksama agar tidak berlakunya perkara yang tidak sepatutnya, seperti ada masyarakat yang dizalimi, ditindas dan hidup dalam keadaan kemiskinan. Dengan itu, pengagihan merupakan perkara yang amat penting dalam asas ekonomi. Jadi melalui perkara tersebut, terdapat beberapa kepentingan pengagihan yang dapat disenaraikan. Okey, antaranya adalah melakukan pengagihan secara keadilan dan kesaksamaan dalam pendapatan dan kekayaan hingga mencapai al-adalah al-ijtamiyah, iaitu membasmi kemiskinan. Selain itu, pengagihan ini penting kerana ia dapat menghapuskan jurang perbezaan yang ketara antara golongan kaya dan golongan miskin. Maksudnya, pengagihan ini dapat dilakukan secara setara dan adil. Jadi kekayaan itu tidaklah hanya dimonopoli oleh golongan kaya sahaja. Kepentingan yang seterusnya adalah pengagihan ini dapat dilakukan dan dapat diagihkan secara sama rata dan langsung tidak menafikan hak golongan yang tidak bagi aktif secara langsung dalam aktiviti perekonomian, terutamanya hak had al-kifayah, iaitu tempat perlindungan, makan dan minum kepada golongan-golongan tertentu tu. Okey, untuk definisi pengagihan kita ada dua. Yang pertama kita ada adil, yang kedua kita ada ihsan. Adil menurut Siddiqui mempunyai dua unsur. Yang pertama, suatu bentuk keseimbangan dan penisbahan antara orang yang mempunyai hak. Yang kedua, hak seseorang hendaklah diberi dan diserahkan dengan saksama. Dalam konteks adil, pengagihan harta dan kekayaan merujuk kepada hak individu dari segi harta, kekayaan dan pendapatan, bergantung kepada sumbangan mereka dalam kegiatan ekonomi menerusi penggunaan kepintaran dan kecekapan yang dinamakan sebagai ganjaran faktor yang wajar. Jelas dekat sini kita boleh lihat bahawa setiap individu yang dicipta oleh Allah mempunyai sifat-sifat yang berlainan darjat. Justru itu, setiap individu perlulah dirangsang untuk berusaha untuk meningkatkan taraf hidup sejajar dengan kemampuan dan kebolehan, serta berhak memperolehi sebanyak mana kekayaan selagi mana ia cara memperolehinya itu
tidak bertentangan dengan syariat Islam. Untuk prinsip pengagihan yang kedua adalah ihsan. Al-ihsan bererti belas kasihan, iaitu bentuk pertolongan dari atas ke bawah melalui proses pemindahan kekayaan dari golongan kaya, iaitu golongan atasan dalam hierarki kekayaan harta, kepada yang miskin, iaitu golongan bawahan atau dinamakan infak kepada bukan faktor. Antara golongan yang tergolong dalam kumpulan ini adalah mereka yang belum mampu bekerja seperti kanak-kanak, yang tidak mampu bekerja seperti orang tua, orang yang cacat, orang yang uzur, golongan wanita, anak yatim, fakir miskin, orang yang menghadapi hutang, orang yang bermusafir dan mereka yang kehabisan bekalan dan lain-lain. Okey, kalau kita boleh lihat sama ada negara-negara tu negara maju ataupun negara yang mundur, kita boleh tengok kebiasaannya keadaan pengagihan pendapatan ni tidaklah begitu ketara. Maksudnya kita tak nak nampak sangat dia orang punya pengagihan pendapatan tu. Ini bermakna akan ada ataupun akan terdapat golongan-golongan yang berlainan pendapatan. Mungkin dekat sini akan wujud ada setengah golongan dia berpendapatan tinggi, ada setengah yang lain berpendapatan sederhana dan juga rendah. Hal ini, perbezaan yang wujud ini adalah mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya dari segi kemahiran terhadap individu itu sendiri. Yang kedua, pencapaian pendidikan. Yang ketiga, pemilikan modal dan lain-lain. Perbezaan faktor ni yang menyebabkan berlakunya perbezaan dalam golongan-golongan yang pendapatan tinggi, rendah ataupun sederhana. Justru itu, prinsip al-ihsan menuntut supaya satu usaha gigih dilakukan untuk menentukan bahawa setiap yang memerlukan pertolongan menerima haknya dalam bentuk keperluan yang minimum dan merapatkan jurang antara golongan yang kaya dan golongan yang miskin. Antara harta yang boleh diperuntukkan untuk golongan bawah ini adalah seperti zakat, sedekah, kafarah, faraid, wakaf, hadiah, derma, segala bentuk percukaian seperti karaj dan lain-lain. Saya akan membentangkan tentang faktor-faktor pengeluaran. Faktor-faktor pengeluaran terbahagi kepada 5, iaitu buruh, usahawan, tanah, modal dan juga organisasi. Buruh meliputi tenaga kerja yang melibatkan dari segi fizikal dan mental. Buruh juga terbahagi kepada 2, iaitu buruh mahir dan buruh tidak mahir. Dan buruh juga mendapat ganjaran dari segi upah dan gaji. Seterusnya ialah usahawan. Usahawan merupakan individu yang menggabungkan dan menyelaraskan faktor-faktor pengeluaran yang lain untuk mengeluarkan barangan dan perkhidmatan. Usahawan juga adalah individu yang sangat berani menanggung risiko dan cabaran dan juga lain-lain lagi. Tanah. Yang ketiga ialah tanah. Tanah merupakan anugerah alam semula jadi dan penawarannya ialah terhad. Dan juga ganjaran yang diperolehi kepada tanah ialah sewa. Tanah juga meliputi seperti biji timah, petroleum, paya bakau dan lain-lain lagi. Yang keempat ialah modal. Modal merupakan alat atau wang yang digunakan dalam proses pengeluaran. Contohnya, modal ni terbahagi kepada 2, iaitu modal fizikal dan modal cair. Modal fizikal seperti jentera, kilang, kenderaan. Kalau modal cair ini seperti wang. Okey, dan pulangan modal juga ialah faedah dan bunga. Akhir sekali ialah organisasi, ialah merintis, merancang, menyelia, melaksanakan aktiviti pengeluaran, perindustrian, perkhidmatan dan pertanian. Organisasi ini berinteraksi amanah, ketinggian, mutu, barangan, perkhidmatan dan juga kebaikan. Bahagian fungsian di antara maqasid syariah ialah mewujudkan al-falah, iaitu di mana menuju kejayaan. Oleh itu, Islam telah menggariskan beberapa kaedah utama, iaitu 3 kaedah yang dilaksanakan. Yang pertama ialah pengagihan melalui pembagian pemilik, pengagihan melalui hak utama
terhadap harta dan pengagihan melalui hak kedua terhadap harta. Selain itu, pengagihan melalui pembahagian pemilik pecah kepada 3, iaitu pemilikan individu, pemilikan awam dan pemilikan negara. Untuk pengagihan melalui pembahagian pemilik, yang pertama kita ada pemilikan individu, yang mana sesuatu yang dibenarkan dalam Islam sesuai dengan fitrah manusia selagi ia tidak menggugat masalah umum atau bukan terdiri dari sumber yang mempunyai utiliti awam. Di samping itu, eksploitasi terhadapnya berdasarkan syarat yang dibenarkan oleh syarak dengan mengembeling tenaga fizikal atau mental seperti melalui penlibatan tenaga secara langsung seperti penerokaan atau pemilikan tanpa menggunakan tenaga seperti wasiat dan faraid, serta melalui pertukaran hak milik seperti jual beli dan lain-lain. Secara keseluruhannya, pemilikan persendirian ini tertakluk kepada beberapa syarat, iaitu yang pertama, untuk mendapatkan pemilikan ini perlulah menerusi cara yang dibenarkan oleh syarak. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak membawa kemudaratan kepada orang lain. Yang ketiga, pemilikan harta individu perlulah menjaga kepentingan awam. Yang keempat, menggunakan harta individu dengan cara yang dibenarkan oleh syarak. Okey, bentuk pemilikan awam ialah harta yang menjadi milik rakyat Malaysia yang mempunyai utiliti awam dan tidak boleh dimiliki oleh individu atau orang yang membangunkannya. Maksudnya, bila harta awam ni kita perlu berkongsi bersama-sama. Ia tidak akan menjadi hak individu atau individu yang membangunkan harta awam tersebut. Bila mana dia akan jadi harta awam, bila bercakap tentang harta awam, ia disediakan oleh kerajaan dan boleh digunakan oleh semua orang, tak kiralah pelbagai bangsa, agama ataupun kaum. Semua orang boleh guna, dan kita tak boleh cakap yang yang tu individunya. Bila menjadi harta awam, ia untuk semua orang dan tak kisah dari pelbagai usia. Pemilikan negara. Pemilikan negara bermaksud harta yang dimiliki oleh Baitul Mal dan negara sebagai pemilik undang-undang, dan harta yang dimiliki adalah diperolehi daripada sumber-sumber cukai tanah, cukai kastam, zakat, Al-Fa'i. Al-Fa'i ini adalah harta rampasan perang. Jizyah ni adalah harta yang dikenakan ke atas orang yang bukan Islam yang tinggal di negara Islam. Ghanimah adalah harta yang diperolehi daripada usaha sendiri. Jadi sumber-sumber harta tersebut adalah sumber kepada harta pemilikan negara. Secara umumnya, harta yang dimiliki oleh negara adalah harta yang dalam bentuk apa juga harta yang bukan individu. Contohnya macam segala sumber kekayaan alam yang belum diserahkan kepada rakyatnya, maka harta itu dikira sebagai pemilikan negara. Yang kedua, apa juga bentuk harta yang belum dijelaskan secara syarak daripada individu masyarakat Islam itu sendiri. Contohnya, tuan kepada harta itu tidak menjelaskan harta-hartanya, iaitu seperti wasiat, wakaf, kafarah dan lain-lain. Yang ketiga, harta pemilikan negara ni dipegang adalah melalui apa juga harta yang diperolehi daripada hasil rampasan perang. Yang seterusnya adalah harta-harta lain yang ditinggalkan oleh si mati tanpa pewaris atau harta luhatah. Harta ini bermaksud harta yang tak dapat dijelaskan kepada siapa nak diberikan. Maksudnya kepada siapa nak diwariskan harta tersebut kerana tidak tahu siapa warisnya. Seterusnya ialah perbezaan antara pemilikan awam dan negara. Mempunyai 3 bahagian, iaitu tujuan pelaburan, hak peribadi dan pindah milik. Tujuan pelaburan ialah harta awam digunakan untuk memberi kepuasan keperluan umum kepada rakyat seperti pembinaan sekolah, pembinaan hospital, pembinaan klinik dan lain-lain. Kemudahan-kemudahan ini disediakan oleh kerajaan untuk rakyat supaya rakyat memanfaatkan apa yang disediakan oleh kerajaan tanpa merosakkannya. Yang kedua ialah hak peribadi. Hak peribadi ialah hak awam, tidak boleh menjadi sumber individu, sedangkan hak negara dibenarkan dengan cara bekerja. Maknanya apabila hak awam ini disediakan oleh kerajaan, maknanya apa yang disediakan oleh kerajaan ini perlulah dikongsi bersama dan tidak boleh menjadi sumber kepada seseorang individu sahaja, melainkan hanya untuk bekerja sahaja. Yang ketiga ialah pindah milik.
pindah milik ialah kerajaan tidak berhak memindah harta awam kepada harta individu, manakala harta negara boleh dipindah milik berdasarkan persetujuan. Maknanya harta awam ni dia tidak boleh menjadi hak kepada seseorang individu sahaja kerana ia perlu digunakan bersama, dan melainkan hak negara di atas persetujuan boleh menjadi milik seseorang kerana dia ada persetujuan lah antara kerajaan dan seseorang individu. Okey, yang pertama, pengagihan hak utama terhadap harta iaitu prima, dan pengagihan hak kedua terhadap harta iaitu sekunder. Okey, prima. Prima ni Islam telah menetapkan bahawa setiap faktor mempunyai ganjaran yang sewajarnya dalam pemilikan harta, manakala sekunder, setiap orang mempunyai hak terhadap harta cara langsungnya menyumbang fakir miliknya dalam proses pengeluaran. Peraturan pengagihan harta. Okey, terdapat beberapa peraturan yang perlu dilakukan agar pengagihan dapat dilakukan secara berkesan dan sempurna. Yang pertama, mencegah amalan riba. Amalan riba ni adalah amalan yang tidak baik dan akan mewujudkan pelbagai implikasi buruk kepada diri, masyarakat, negara dan kepada semua golongan. Hal ini kerana akan berlakunya penyekatan kepada pengagihan harta itu berlaku secara sempurna. Seterusnya, perkara ini secara langsung akan menyebabkan berlakunya pula jurang ekonomi dan sosial antara golongan kaya dan golongan miskin. Yang kedua, peraturan mencegah amalan pembekuan harta. Pembekuan harta itu bermaksud harta itu tidak dituntut oleh sesiapa kerana tiada pewaris, dan duit itu akan tersimpan tanpa ada sebarang pewaris. Jadi, kita tak nak perkara ini berlaku kerana pembekuan harta ni akan menyebabkan kegiatan ekonomi terbantut kerana harta itu tidak digunakan secara produktif. Jadi disebabkan perkara ini dapat menyebabkan negara mengurangkan pengeluaran barang, dapat tingkatkan keadaan pengangguran dan secara langsung kuasa beli akan berkurang. Yang ketiga, peraturan larangan pembaziran. Amalan pembaziran ni juga dapat menyekat daripada berlakunya pengagihan, dan pembaziran ini hanya dapat membazirkan kepada pengguna atau seseorang tersebut. Kerana harta yang ada, perlulah kita menggunakan ke arah pengagihan agar kita dapat pelbagai kebaikan. Tapi apabila melakukan pembaziran, harta itu digunakan secara lampau boros dan hanya mendatangkan perkara yang tidak mendatangkan manfaat kepada diri sendiri. Oleh disebabkan itu, Islam amat melarang umatnya daripada melakukan harta secara boros, tak mendatangkan faedah atau menggunakan harta itu ke arah jalan yang haram. Dan Islam juga melarang daripada menggunakan harta itu secara berlebih-lebihan. Yang keempat, peraturan larangan melakukan aktiviti perniagaan yang bertentangan dengan syarak, iaitu bermaksud mengandungi unsur-unsur penipuan, riba, maisir, judi, gharar, unsur ketidakpastian, tanajusi. Tanajusi ni maksudnya ada unsur sepakat antara penjual dengan pembeli untuk menarik perhatian pembeli yang lain dengan kadar atau dengan cas yang mahal. Tanajusi ni sebenarnya macam mana tahu? Bila pembeli lain dia tak nak pun beli barangan tersebut, tapi bila ada unsur sepakat antara penjual dengan pembeli ni akan menyebabkan pembeli yang lain tu akan tertarik atau terpedaya untuk membeli barangan tu. Macam mana? Contohnya bila pembeli ni dia bersepakat dengan penjual tu untuk meletakkan harga yang mahal, jadi pembeli yang lain tu akan rasa terpedaya dan rasa tercabar. Jadi dari situ dia rasa nak beli barangan tu. Benda-benda ini biasanya berlaku di bursa-bursa saham dan ia dikenali sebagai market manipulation by syndicate. Kaedah pengagihan yang semula iaitu membolehkan pencapaian paras minima bagi setiap individu dan juga menghapuskan ketidaksamaan pendapatan yang disebabkan oleh pelbagai faktor yang berbeza. Dan selain itu, golongan-golongan ini lebih dianggap sebagai pemegang amanah untuk membantu orang-orang yang lebih susah dengan menyumbangkan sedikit harta. Ciri-ciri utama kaedah pengagihan semula ialah, yang pertama ialah matlamat utama kaedah pengagihan semula ialah untuk mencapai kesejahteraan Muslim. Maknanya
supaya mencapai kesejahteraan Muslim ni, supaya mereka tidak merasa susah, tidak merasa beban dan sebagainya. Yang kedua ialah kaedah pengagihan semula berjalan atas dasar dari yang berada kepada yang kurang berada. Maksudnya pengagihan ini tujuannya adalah untuk membantu golongan-golongan yang susah, tidak kiralah susah maupun sederhana. Maksudnya dia tidak membanding-bandingkan antara yang kaya, miskin ataupun yang sederhana. Yang ketiga adalah usaha pengagihan semula melibatkan semua peringkat masyarakat, sama ada individu, swasta ataupun kerajaan. Maksudnya dalam sistem pengagihan ni semua peringkat masyarakat terlibat, tidak kira dia tu swasta ke, kerajaan ke, individu ke, dia akan terlibat. Okey, yang keempat, bagi kaedah pengajian semula yang berteraskan pembasmian kemiskinan, matlamat pengajian semula melebihi tingkatan daruriyah dan jika tidak boleh melebihi tingkat hajiah. Dan yang terakhir ialah matlamat pengajian semula diberi dalam 3 bentuk, iaitu kewangan, barangan dan juga perkhidmatan. Maknanya pengagihan ini berasaskan 3 bentuk lah, kewangan, barangan dan perkhidmatan. Maknanya dari segi duit, dari segi barang-barang asas keperluan, dan juga perkhidmatan ni mungkin daripada segi perkhidmatan hospital, perkhidmatan awam dan sebagainya. Mekanisme pengagihan semula harta. Okey, mekanisme pengagihan semula harta ni terbagi pada 2, iaitu langkah wajib dengan langkah sunat. Langkah wajib ada 3, iaitu zakat, faraid dan infak wajib lah. Okey, zakat ini bermaksud kadar kutipan yang dikenakan kepada golongan-golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu dan mengikut peraturan-peraturan tertentu lah. Okey, faraid pula bermaksud harta yang perlu difaraidkan kepada waris-waris yang tinggal. Maksudnya harta yang perlu diagihkan kepada waris, iaitu melalui harta peninggalan. Okey, infak wajib ni adalah harta yang dikeluarkan, yang wajib dikeluarkan dan diberi kepada pemerintah atau penguasa yang ada hak sebab diorang nak simpan di tabung negara. Okey, mekanisme agihan harta yang kedua pula adalah langkah sunat. Langkah sunat ini terbagi pada 3 juga, iaitu wasiat, wakaf dan infak sunat. Okey, wasiat ini bermaksud pesanan yang ditinggalkan oleh seseorang itu yang setelah kematiannya hartanya akan diberikan kepada siapa. Maksudnya pesanan itu diberi tahu terlebih awal sebelum ia meninggal dunia. Yang seterusnya adalah wakaf. Wakaf ni maksud penyerahan harta secara mutlaknya atau ia akan memberikan manfaat. Maksudnya wakaf ini kita keluarkan harta dan harta itu memberikan manfaat kepada orang lain. Okey, yang terakhir infak sunat. Infak sunat ni adalah sedekah yang dikeluarkan secara sukarela atau melalui keikhlasan hati pemberi sedekah tersebut. Tanggungjawab negara dalam pengagihan yang pertama ialah mewujudkan undang-undang yang lengkap berdasarkan kaedah Islam berhubung dengan persoalan pemilikan. Maknanya sekiranya kerajaan tidak berbuat undang-undang yang lengkap berdasarkan kaedah Islam, banyak permasalahan yang akan berlaku. Contohnya pergaduhan antara keluarga, salah faham dan sebagainya. Yang kedua ialah mengawasi kepentingan jaminan sosial dengan meletakkan di bawah kategori maslahah ammah, iaitu daruriyat, hajiah dan tahsiniyat. 3 perkara ini amat penting dalam setiap diri masing-masing, perlu diterapkan dalam diri masing-masing. Maksudnya 3 perkara ini membawa kebaikan kepada sistem pengagihan ini. Yang ketiga ialah mengadakan sekatan-sekatan tertentu ke atas aktiviti yang boleh menghalang kesempurnaan pengagihan. Maknanya kerajaan perlu membuat sekatan-sekatan untuk barang-barang yang masuk ke Malaysia ke dan sebagainya. Maknanya tidak berlakunya kemasukan barang secara haram ataupun yang boleh mendatangkan unsur-unsur yang melanggar peraturan negara. Contohnya mengadakan syarat bagi kemasukan barang-barang ke Malaysia, maksudnya masukkan barang ke dalam Malaysia tanpa lesen dan sebagainya. Yang keempat ialah mewujudkan skim jaminan di masyarakat, iaitu memastikan bahawa setiap anggota masyarakat mendapat jaminan keperluan hidup minima, iaitu had al-kifayah, dan mencipta standard hidup yang layak untuk rakyat mengikut keperluan dan keadaan semasa.
Yang kelima ialah mengorganisasikan pelaksanaan zakat secara menyeluruh di samping sumber-sumber jaminan sosial yang lain. Maksudnya negara boleh melakukan zakat bagi mereka yang kurang berkemampuan dan hidup susah. Maknanya pada zaman sekarang pun zakat juga diberikan kepada golongan-golongan yang tertentu, golongan yang susah, dan juga syarat-syarat untuk pemberi zakat ada 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Yang terakhir iaitu yang keenam ialah meletakkan dasar kewangan negara kepada kaedah prioriti Islam, bukan berdasarkan utiliti. Maknanya untuk jaminan keberkesanan institusi Al-Hizbah perlu berperanan dengan lebih aktif dan menyeluruh. Maksudnya tanggungjawab negara amatlah penting dalam sistem pengagihan ni. Perkara ini akan terjadi masalah besar sekiranya tidak dipatuhi atau dipantau. Jadi sebagai masyarakat perlulah sentiasa mengikut apa sahaja yang dikehendaki oleh kerajaan. Sebagai kesimpulannya, sistem hidup Islam adalah merupakan sistem ilahi. Justru itu, dalam aspek pengagihan, ianya juga mestilah tunduk di bawah peraturan ilahi bagi mewujudkan keadilan yang menyeluruh. Kemiskinan, kebuluran, pengangguran dan segala bentuk kesengsaraan yang dialami oleh umat manusia pada hari ini bukanlah disebabkan oleh kurangnya sumber, namun kegagalan manusia dalam usaha mengagihkan kekayaan yang sedia ada dengan adil dan jujur. Dekat sini apa yang kita dapat rumuskan bahawa banyak manfaat dan kelebihan masyarakat yang akan peroleh melalui pengamalan sistem ekonomi Islam. Kita juga bukan sahaja dapat manfaat dan kelebihan, namun begitu kita juga boleh dapat mengelakkan diri daripada sistem konvensional yang sedia maklum sistem konvensional ni menindas masyarakat dan hanya menginginkan keuntungan pihak tertentu sahaja. Sudah menjadi tanggungjawab kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang berteraskan syariat Islam. Dengan melaksanakan sistem ekonomi Islam, maka kehidupan manusia akan lebih tersusun dan mendapat jaminan, kerana dalam ekonomi Islam sudah jelas ianya tidak akan ada yang berunsurkan penindasan terhadap sesiapa. Itu sahaja daripada kami. Sekian. Terima kasih.